Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita berkumpul di medan maya ini bagi melaksanakan webinar yang bertajuk Idola Sebenar Umat Islam. Sebelum bermula, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Amani Husna binti Azizan, pelajar PPISMP IPG Kampus Tunisian On. Sidang pendengar, salam sejahtera dan salam IPG Kampus Tunisian On kelas pertama 2025. Webinar pada hari ini adalah sebuah webinar bertemakan mencontohi akhlak dan pengurusan emosi Rasulullah SAW dalam menangani cabaran kehidupan sehari sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Sebelum saya mengolah lebih lanjut tentang tema webinar pada hari ini, besar hati untuk saya memperkenalkan dua orang ahli panel yang cantik, menawan lagi bijaksana yang akan bersama-sama saya mendalami isu webinar kita pada hari ini. Baiklah, ahli panel kita yang pertama iaitu saudari Nur Adlina Sofia binti Tajul Alfi. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, khabar baik. Terima kasih atas soalan yang diajukan Cik Moderator. Alhamdulillah. Baiklah, seterusnya ahli panel kita yang kedua, saudari Siti Khadijah binti Yasir Arfan. Saudari sihat? Alhamdulillah sihat. Terima kasih Cik Moderator. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel kerana sudi bersama saya dalam sidang webinar pada hari ini. Baiklah, sebelum itu, saya bacakan sedikit latar belakang bagi ahli panel hari ini. Saudari Adlina, panel pertama kita merupakan pelajar UiTM di Rembau dan sedang menuntut pengajian di bawah jurusan pengurusan perniagaan. Bagi ahli panel kedua kita pula, merupakan pelajar tingkatan 6 dalam aliran sains sosial berjurusan perakaunan dan juga ekonomi. Kita bersama dua orang insan yang hebat ya pada hari ini. Jadi, selesai kita berkenalan dengan kedua-dua ahli panel ini, marilah kita teruskan sidang webinar kita pada hari ini. Tajuk webinar ini berkait rapat dengan isu yang akan kita bincangkan pada hari ini, iaitu kita menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh dari segi apa-apa pun, termasuklah akhlak dan pengurusan emosi dalam menangani cabaran kehidupan seharian sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Baiklah, sebelum saya ajukan soalan pertama kepada ahli panel kita, izinkan saya untuk mentakrifkan beberapa perkara. Secara umumnya, akhlak ini didefinisikan sebagai budi pekerti, kelakuan dan juga tabiat. Emosi pula didefinisikan sebagai perasaan jiwa yang kuat seperti sedih, gembira, takut dan lain-lain lagi. Kedua-dua takrifan ini saya ambil daripada Kamus Dewan Edisi keempat. Jadi, persoalan yang timbul ialah bagaimana kita sebagai khalifah di muka bumi Allah SWT ini mahu mencontohi akhlak dan cara pengurusan emosi idola kita iaitu Nabi Muhammad SAW dalam menempuhi cabaran pada masa kini. Tanpa membuang masa, marilah kita membuka ruang untuk panel pertama kita, Saudari Adlina. Saudari, saya ingin mengajukan satu soalan kepada saudari. Bolehkah saudari kemukakan antara contoh akhlak Nabi secara amnya yang boleh kita contohi sebagai umat manusia kerana kita tahu bahawa kepribadian Nabi ini adalah sebuah kepribadian yang mulia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi, saya mempersilakan saudari Adlina untuk mengupas dengan lebih lanjut. Dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih Cik Moderator. Pertama sekali, terima kasih kerana memberi ruang untuk saya melibatkan diri dalam program webinar pada hari ini. Bagi menjawab soalan yang diajukan, seperti tajuk dan tema kita hari ini, saya ingin menceritakan akhlak Nabi Muhammad SAW. Antara akhlak yang ingin saya ketengahkan ialah Nabi Muhammad SAW akan sentiasa bersangka baik. Sabda Rasulullah, jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk kerana sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari. Jelaslah bahawa Nabi sendiri menyuruh kita elakkan diri daripada bersangka buruk. Mengapa saya memilih untuk mengetengahkan isu ini adalah kerana kebanyakan manusia pada hari ini lebih suka untuk meletakkan persepsi negatif dahulu sebelum mengenali dan mengkaji serta mengetahui dengan lebih lanjut tentang apa-apa perkara. Selain itu, akhlak Nabi Muhammad SAW yang patut kita contohi ialah Nabi kita ini ialah seorang yang pemaaf. Bukan itu sahaja, Nabi juga tidak berdendam dengan sesiapa. Contoh yang boleh diambil di sini ialah apabila Rasulullah berdakwah di Mekah,
Baginda menerima berbagai jenis tentangan termasuklah makian, cacian serta sumpah serana. Tidak terkecuali juga ugutan untuk mencederakan dan membunuh baginda. Namun, baginda tidak menyimpan dendam maupun amarah kepada pelaku tersebut. Kisah Nabi berdakwah di Taif di mana baginda dituju batu oleh masyarakat di sana juga membuktikan sifat pemaaf Rasulullah adalah sifat yang perlu dicontohi. Baginda tidak menyimpan dendam maupun membalas balik perbuatan tersebut sehingga tawaran malaikat untuk menghukum penduduk tersebut juga ditolak. Malah, baginda juga mendoakan kesejahteraan penduduk tersebut. Masya Allah, sungguh hebat Rasul kita ini. Wajarlah kita idolakan Nabi kita ini kerana kita sendiri pada hari ini kurang dengan sifat pemaaf ini. Selain dua sifat tersebut, Nabi kita juga seorang yang merendah diri. Baginda tidak akan menolak apa-apa jenis perlawanan atau jemputan tidak kira dari golongan bangsawan ataupun rakyat biasa. Satu contoh Nabi yang saya rasa harus dijadikan tauladan ialah Nabi Muhammad SAW gemar duduk serta bergurau bersama dengan sahabat baginda tanpa membeza-bezakan mereka. Baginda yang amat mulia ini hidup dalam keadaan sederhana dan tetap berpakaian ringkas serta tidak pernah mengamalkan kehidupan yang mewah. Kemudian, Nabi Muhammad SAW ini seorang yang bersabar dan tabah. Baginda ini dari kecil telah dididik oleh Allah Subhanahu Taala dengan sifat tabah dan sabar. Contohnya, baginda kehilangan ibu bapa dan datuknya pada usia yang kecil yang menjadikan Rasulullah seorang yang kuat semangat. Walaupun selepas bergelar Rasul, baginda menghadapi berbagai dugaan dan baginda tetap bertabah menghadapinya. Seperti contoh yang saya kemukakan tadi, baginda mengharungi pelbagai cabaran, dihina, dicaci, difitnah dan pelbagai lagi. Masya Allah, rasa kita orang yang sangat hebat. Sekiranya saya ingin menceritakan semua kepribadian baginda dalam sesi webinar ini, risaulah sekiranya kita akan berlarutan kerana kepribadian beliau itu sungguh mulia. Banyak lagi akhlak baginda yang tidak dapat saya sebutkan dalam sidang hari ini yang patut kita ambil dan jadikan contoh untuk menambah baik kelakuan dan akhlak kita sendiri sebagai umat Islam. Untuk sekarang, sampai sini sahaja perkongsian saya. Saya kembalikan kepada Cik Moderator kita, Amani Husna. Masya Allah, Alhamdulillah. Perkongsian yang padat dan saya harap sidang pendengar dapat mengambil sedikit sebanyak ilmu dan manfaat dari perkongsian sebentar tadi. Baiklah, bagi meneruskan webinar ini, sudilah kiranya saya menjemput panel kedua kita iaitu Siti Khadijah bagi menjawab soalan saya ini. Saudari, bolehkah saudari mengulas tentang cara pengurusan emosi Rasulullah SAW supaya kita dan juga sidang hadirin pendengar pada hari ini dapat mengambil iktibar dan menjadikan contoh daripada perkongsian saudari tersebut. Dipersilakan. Terima kasih Cik Moderator. Terima kasih juga kepada pihak penganjur kerana memberi peluang dan ruang untuk saya berkongsi pandangan dalam sidang ini pada hari ini. Pada umumnya, emosi ialah satu reaksi dalaman yang mempunyai kualiti ekspresif dan mempengaruhi pemikiran, perasaan dan tingkah laku individu. Apabila berkaitan emosi, sedarah kita sedang berkata tentang jiwa dan hati seseorang. Perasaan dalaman ialah perasaan yang terasa secara semula jadi seperti gembira, sedih, marah dan lain-lain. Sebagai seorang khalifah, wajarlah kita menzahirkan perasaan ini dengan sebaiknya. Jadikanlah cara Nabi Muhammad SAW menguruskan emosi baginda sebagai contoh kerana akhlak dan kepribadian Rasulullah ini adalah akhlak yang sempurna seperti yang terkandung di dalam Al-Quran. Malah segala pertuturan dan percakapan serta perbuatan baginda adalah berdasarkan yang terkandung di dalam Al-Quran dan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah telah mengajarkan kita cara menguruskan emosi kita, tidak kira emosi positif maupun negatif. Malah kelahiran baginda sendiri telah mendidik kita tentang reaksi emosi dan kaedah pengurusannya. Melalui hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, baginda telah mengajarkan kita umat Islam untuk mengenali apa itu emosi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam
Surah Al-Baqarah ayat ke-277 yang membawa maksud sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan solat dan menunaikan zakat. Mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Pada mereka tidak ada kekhawatiran dan tidak pula mereka bersedih hati. Jelaslah kita bahawa wajar dan wujudnya emosi ini dan kita sebagai umat Islam perlu memahami tentang cara pengurusannya. Selain daripada rasa sedih, baginda juga mengajar kita supaya tidak wujud kebencian yang melampaui batas peri kemanusiaan. Namun janganlah kita alpa dan teruskan membenci perkara-perkara syirik, kekejaman dan kemaksiatan. Saya berharap sidang pendengar dapat menimba setidaknya sedikit ilmu daripada perkongsian saya sebentar tadi. Saya kembalikan semula kepada Cik Moderator, Cik Amani. Terima kasih saudari Khadijah. Penerangan yang baik dan saya yakin sidang pendengar juga bersetuju. Baiklah, bagi meneruskan sidang webinar ini, tahukah pendengar definisi seorang khalifah? Baiklah, khalifah dari segi bahasa ialah berasal dari perkataan Arab khalafah yang bererti ganti. Dari istilah pula, khalifah bermaksud generasi manusia yang dipilih oleh Allah SWT sebagai penggantinya untuk mentadbir, mengurus dan memakmurkan muka bumi ini dengan menjalankan syariah Allah SWT sama ada di peringkat peribadi, keluarga, masyarakat, negara dan antarabangsa. Berdasarkan takrifan tersebut, sedarlah kita bahawa kita perlu menjadi khalifah yang terbaik di muka bumi ini. Semestinya kita tidak lari daripada cabaran kehidupan seharian. Tidak kiralah di peringkat peribadi, keluarga, masyarakat, negara maupun antarabangsa. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita meneruskan webinar kita pada hari ini dengan soalan kedua yang akan saya ajukan kepada panel pertama kita, saudari Adina. Baiklah, saudari, apakah pandangan saudari tentang cabaran kehidupan seharian sebagai khalifah di muka bumi Allah SWT ini dan bagaimana kita ingin menangani cabaran ini berdasarkan akhlak Rasulullah SAW itu sendiri? Dipersilakan. Terima kasih Cik Moderator. Baiklah, berkata tentang cabaran di muka bumi, semestinya sebagai makhluk kita yang akan melaluinya dengan pelbagai segi dan sudut. Namun, apa yang Allah SWT lihat ialah cara kita menangani dan melalui cabaran tersebut, dan jawapan terbaik yang dapat saya berikan ialah dengan mencontohi akhlak Nabi Muhammad SAW. Cabaran pertama ialah dari segi sosial. Masyarakat pada hari ini tidak bersatu padu, bukan sahaja pada skala yang besar, malah pada skop yang kecil seperti kejiranan dan kesatuan rakan yang tidak utuh. Hal ini disebabkan oleh pelbagai faktor, antaranya sifat pentingkan diri, riak dan bongkak serta perasaan merasakan diri lebih baik dari yang lain. Bagaimana sekiranya kita mencontohi akhlak Nabi Muhammad SAW, iaitu baginda merendah diri dan peramah orangnya. Rasul kita ini adalah seorang yang merendah diri walaupun berhadapan dengan mana-mana golongan, tidak kira pembesar maupun hamba. Baginda sentiasa bersikap terbuka. Abu Nu'aim meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu yang berkata bahawa Rasulullah SAW adalah termasuk orang yang lemah lembut. Demi Allah, baginda tidak menolak ketika hamba lelaki maupun perempuan atau anak kecil yang memberi air, meskipun pada pagi hari yang sangat dingin. Baginda tetap membasuh muka dan kedua lengannya. Bila ada yang bertanya, baginda mendekatkan telinganya, baginda tidak akan menghentikan sebelum orang yang bertanya habis bertanya. Tidak seorang pun menerima huluran tangan baginda kecuali baginda yang menghulurkannya terlebih dahulu untuk bersalam dan baginda tidak akan melepaskannya sebelum orang itu melepaskan tangannya terlebih dahulu. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Bayangkan sekiranya kita mencontohi sikap mulia Rasulullah ini, semestinya tidak akan wujud masalah sosial yang berat dalam kalangan masyarakat. Selain itu, cabaran yang sering dihadapi dalam menjadi khalifah di muka bumi Allah ini ialah cabaran ekonomi. Kita bukan sahaja berbicara tentang isu ekonomi negara ataupun antarabangsa. Jurang perbezaan taraf hidup di negara kita semakin meningkat dan boleh dibuktikan dengan peningkatan kadar pengangguran di negara kita. Hal ini banyak dilihat dalam kehidupan seharian kita. Walaupun kita tidak boleh menangani sepenuhnya, ada usaha yang boleh kita lakukan bagi membantu mereka yang terlibat. Kembali kepada akhlak Nabi sebagai contoh, baginda seorang yang pemurah. Tiada yang dapat menandingi sikap mulia Rasulullah ini.
Terdapat riwayat yang mengatakan baginda tidak pernah menolak permintaan daripada sesiapa yang minta daripada baginda. Walaupun baginda sendiri tidak mempunyai apa-apa, baginda akan agihkan semua hartanya kepada yang layak, tidak kira sedikit atau banyak. Masya Allah. Jadi, pesanan buat saya sendiri, ahli panel dan juga sidang pendengar, mari kita tanamkan niat untuk menjadi lebih baik dan berusaha mencontohi al-halal Nabi yang mulia ini bagi menjadi khalifah yang lebih baik dan insan yang lebih berbudi pekerti. Sekian daripada saya serahkan semula kepada Cik Moderator. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Saudari Adlina. Tanpa membuang masa, saya teruskan kepada panel kedua kita, Saudari Siti Khadijah. Apakah pula pandangan saudari tentang cabaran dalam kehidupan seharian sebagai khalifah dan bagaimana Rasul menguruskan emosi baginda kerana mungkin kita boleh mengambil manfaat daripada contoh-contoh yang bakal dikemukakan sebentar nanti. Dipersilakan saudari. Antara cabaran yang berkaitan dengan emosi ialah perasaan marah. Sebagai khalifah di muka bumi Allah, kita haruslah mengetahui bahawa Allah sedang memerhati dan maha mengetahui segala isi hati dan perbuatan kita. Walaupun emosi itu datang secara semula jadi, kita sebagai khalifah harus mengetahui cara untuk menangani dan menguruskannya sebaik mungkin. Jangan risau kerana seperti tajuk webinar kita pada hari ini, adanya seorang idola yang telah mengajarkan kita untuk menguruskan emosi sebaik mungkin. Antara emosi yang paling suka untuk dizahirkan dan selalu dipandang enteng keburukannya ialah emosi marah. Tipu untuk kita sebagai manusia untuk mengatakan kita tidak pernah berhadapan dengan perasaan marah kerana itu adalah fitrah dan sifat manusia. Namun Rasulullah SAW telah memberi panduan untuk menzahirkan perasaan ini. Hadis riwayat Bukhari, seorang lelaki berkata kepada Nabi, "Berilah aku wasiat." Lalu beliau bersabda, "Janganlah kamu marah." Lelaki itu mengulangi kata-katanya. Beliau tetap bersabda, "Janganlah kamu marah," kerana sedang kita tidak sedar semasa kita marah, banyak keburukan boleh berlaku. Rasulullah SAW pernah berkata di dalam sabdanya, "Sesungguhnya syaitan menyusup dalam diri manusia melalui aliran darah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Antara cara yang kita boleh ambil bagi mengelakkan dan mengurangkan amarah ialah pertama, membaca istiazah. Kedua, berdiam diri. Sabda Rasulullah, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya berkata baik atau diam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketiga, Rasulullah juga bersabda, jika salah seorang dari kalian marah dan ia dalam keadaan berdiri, hendaklah ia duduk. Jika rasa marahnya hilang, maka itu yang dikehendaki. Jika tidak, hendaklah ia berbaring. Hadis riwayat Abu Dawud. Tambahan, Rasulullah SAW juga bersabda, maka jika salah seorang di antara kalian marah, hendaklah ia berhuduk. Hadis riwayat Ahmad. Bertujuan untuk menyejukkan hati dan membuang kotoran hati. Sungguh mulia akhlak baginda SAW dan kita sebagai khalifah dan hamba Allah perlu menjadi baginda sebagai contoh dan idola utama. Sehingga ini sahaja perkongsian saya pada hari ini. Saya serahkan semula kepada Encik Moderator. Alhamdulillah. Terima kasih kepada kedua-dua ahli panel. Baiklah, bagi meneruskan ke sidang seterusnya, saya menerima satu soalan daripada pendengar. Soalan yang ditujukan ialah, sebagai seorang pelajar sekolah, akhlak manakah yang patut saya terapkan dalam diri bagi menjadi seorang pelajar cemerlang? Baiklah, saya rasa sudilah sekiranya jika panel pertama kita, Saudari Adlina, untuk menjawab soalan ini. Dipersilakan. Terima kasih Cik Moderator atas soalan yang diajukan. Bagi menjawab soalan tersebut, saya berpendapat bahawa setiap akhlak baginda patut dicontohi. Namun akhlak yang paling utama ialah jujur dan amanah. Pelajar haruslah amanah dengan tugas yang diberikan bagi memperoleh keberkatan daripada seorang guru dan jujur dalam setiap perbuatan supaya mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap
pelakuan. Sekian saja, kembali kepada Cik Moderator. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya yakin jawapan tersebut menjawab soalan yang dikemukakan. Baiklah, terima kasih tidak terhingga saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel yang terlibat pada hari ini dalam menjayakan webinar yang bertajuk Idola Sebenar Umat Islam. Nampaknya sidang kita pada hari ini telah sampai ke penghujungnya. Semoga kita berjumpa lagi pada waktu yang akan datang sekiranya diizinkan. Baiklah, saya selaku penganjur berharap sidang pendengar dapat memanfaatkan ilmu yang diperoleh pada hari ini dengan sebaik mungkin. Saya juga selaku penganjur ini memohon maaf sekiranya terdapat apa-apa kesalahan dari segi tata tertib bicara dan juga dari segi penyembahan penganjuran webinar pada hari ini. Sekiranya ada yang boleh diperbaiki, akan diperbaiki pada masa akan datang. Baiklah, yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datangnya daripada kelemahan, kekhilafan pihak penganjur dan saya sendiri. Saya akhiri majlis kita dengan serangkap pantun dan juga tidak lupa saya ingin mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita, Saudari Adlina dan juga Saudari Khadijah. Semoga Allah mudahkan urusan kalian pada masa-masa akan datang. Baiklah, saya akhiri majlis kita dengan serangkap pantun. Tanam sirih dalam taman, gali lubang tepi perigi. Terima kasih hadirin budiman, lain kali bersua lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.